Dan saya rasa ibu bapa sekarang ni mampulah untuk menghantar anak dia ke sekolah ni, saya rasa. Kalau kita nak anak kita berjaya, jadi tak payah berkira lah, saya rasa. Laporan di atas harga yang harus dibayar terhadap pendidikan anak-anak ni untuk mendapatkan ataupun menjadikan anak-anak ni orang insan yang berguna satu hari nanti. Dan itu akan kita bicarakan bersama dengan panel-panel kita di studio hari ini yang cukup ceria. Di sebelah kanan Fiza di hujung sana, saya bersama dengan Puan Zaliza, iaitu pengasas Genius Aulad. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah. Macam set kita juga. Dan di sebelah Fiza ialah Puan Siti Safura, merupakan ibu yang menghantar anak ke prasekolah swasta. Apa khabar Puan? Baik. Yang tampan di sebelah saya ni. Kita bersama dengan Tuan Haji Khairil, pengarah bahagian pendidikan swasta. Apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi bersama dengan wanita hari ini. Dan Tuan Haji, saya nak tanya pada Tuan Haji, mungkin ramai yang tak pasti di luar sana, apakah sebenarnya yang membuatkan ataupun membezakan yuran harga di sekolah prasekolah ini? Terima kasih kerana sudi menjemput saya bersama wanita hari ini. Dulu saya jawab soalan itu, perlu saya nyatakan di sini bahawasanya setiap prasekolah swasta yang nak didirikan atau ditubuhkan perlu mendapat kelulusan dari Kementerian Pelajaran. Dan semasa permohonan untuk menubuhkan prasekolah ini, ada beberapa kriteria yang kita lihat, dan apabila kriteria itu memenuhi syarat yang kita benarkan, maka kita akan luluskan dan didaftarkan di Jabatan Pelajar Negeri. Satu kriteria yang kita lihat ialah sebagaimana dibincangkan di dalam topik pada hari ini ialah yuran dia. Jadi mengenai yuran, kita sebenarnya melihat tentang melihat permohonan yuran yang diminta oleh pengusaha tersebut. Dan yuran ini berbeza sebenarnya. Dia bergantung kepada lokaliti, bergantung kepada keperluan, bergantung kepada perkhidmatan yang diberikan oleh pembekal perkhidmatan tersebut. Secara umum je lah saya boleh katakan, berdasarkan kepada dapatan yang kita dapat, untuk lokasi luar bandar antara RM40 ke RM80 sebulan. Untuk di bandar-bandar kecil antara 80 hingga 100, untuk bandar 100 hingga 150, dan di bandaraya antara 150 ke 250. Itu adalah purata, maksudnya yang melebihi dari itu adalah dikira mahal. Tak juga mahal, dia bergantung juga kepada macam saya kata, perkhidmatan yang diberikan oleh pengusaha tersebut. Macam dikatakan tadi, ada yang bekalkan keselamatan, security, ada yang memberi pengangkutan, ada yang memberi swimming pool, dan yang penting juga kita lihat ada setengah prasekolah dia menggunakan franchise, menggunakan brand-brand tertentu untuk memberi perkhidmatan prasekolah ini, dan brand ini perlu dibayar yuran, dan ini belakang dia. Okey, dan ini saya tanya kepada pengasas Genius Aulad ni, Puan Zaliza sendiri, bila bercakap tentang franchising ataupun brand yang digunakan ni, adakah harga yuran yang ditetapkan oleh Genius Aulad ini berbeza dari satu kawasan ke satu kawasan? Tidak, sebenarnya sama. Setakat ini kawasan-kawasan Genius Aulad adalah semuanya di bandar-bandar, dan Alhamdulillah yuran yang ditawarkan di Genius Aulad adalah yang paling rendah berbanding dengan pusat perkembangan pendidikan prasekolah yang lain. Yang paling penting bagi saya ialah penggunaan bahasa Inggeris oleh guru-guru, oleh para tenaga pengajar. Jadi bila saya pergi survey sekolah, saya akan pastikan itu adalah perkara utamalah. Tapi yang kita ketahui di sini, silibus untuk prasekolah semuanya adalah standard, ya. Jadi sekolah-sekolah yang agak mahal ni menggabungkan mungkin silibus dari luar negara yang antarabangsa ke dalam silibus tempatan yang ada. Mungkin itu menyebabkan kosnya agak tinggi sedikit. Ya, saya rasalah kan. Lagipun saya rasalah sekolah-sekolah prasekolah swasta ni dia tak disubsidi oleh kerajaan. Jadi untuk nak membiayai operasi sekolah tu memang dia terpaksa mengenakan harga yang tinggi, tetapi saya rasa ianya berbaloi. Sebab dari segi keselamatan saya perhatikan bagus. Lepas tu dari segi tenaga pengajar dia,
saya tengok amat dedikasi dengan dengan para pelajar, sabar kan. Itu yang penting bagi saya. Okey. Tambah di sini sajalah ya. Yang semua sekolah prasekolah swasta wajib menggunakan kurikulum standard prasekolah kebangsaan. Di samping itu mereka dibenarkan untuk menggunakan kurikulum Modul-modul tambahan yang lain. Dan Tuan Haji, saya nak bertanya juga kepada Tuan Haji, kita juga telah diberi banyak fasilitis diberikan kepada masyarakat, contohnya prasekolah kerajaan yang dengan harga yang cukup murah yurannya. Dan mungkin Tuan Haji boleh ceritakan juga kenapa ada pilihan telah diberikan, tetapi kenapa ramai ibu bapa sekarang ini yang menghantar anak-anak mereka ke sekolah swasta? Adakah ini jalan penyelesaian untuk bagi ibu bapa yang konon-kononnya macam sibuk bekerja, kerana sekolah swasta mengambil kanak-kanak seawal usia 2 tahun untuk masuk ke sekolah, berbeza dengan prasekolah kerajaan yang syarat kemasukannya berusia 5 tahun. Adakah ini jalan mudah untuk mereka nak melepaskan tanggungjawab ataupun tak ada orang haji nak jaga? Macam mana tu Tuan Haji? Saya melihat pada keperluan lah apa sebenarnya tujuan ibu bapa menghantar anak ke prasekolah. Sebagaimana dikatakan oleh sebentar tadi, dikatakan peringkat awal ini merupakan peringkat formatif. Jadi di peringkat formatif ini perlu didedahkan dengan kemahiran-kemahiran tertentu supaya dia boleh apabila sampai ke tahap 1 sekolah rendah nanti, mereka tidak janggal untuk meneruskan pembelajaran mereka. Dan saya rasa itu merupakan intipati pada perlunya hantar anak ke prasekolah. Yang dikatakan tadi itu lebih kepada nursery lah, Play school. Play school. This is more of tadika yang mempunyai kurikulum yang terancang, kurikulum bersepada kurikulum prasekolah kebangsaan. Dan di dalam kurikulum tersebut telah pun kita mempunyai 6 ranting yang menekankan bukan saja pada yang menekankan pada formatif yang menyeluruh jasmani, emosi, rohani dan intelek sebagaimana yang tertera ternyata dalam falsafah pendidikan kita lah. Syarat asasnya semuanya sama. Seawal berapa tahun ya, dan juga nak fokuskan kepada yuran ya. Sebenarnya seawal berapa tahun, kalau kita kata usia prasekolah sebenarnya bermula daripada 4 tahun kira-kira 4 hingga 6 tahun. Tapi tentunya ada prasekolah di luar sana yang tawarkan daripada usia 2 tahun dan sebagainya. Kita harus lihat di sini bila kita cakap tentang yuran kita harus lihat sebagai seorang ibu bapa, saya sendiri sebagai seorang ibu apa objektif kita sebenarnya? Apa objektif kita sebenarnya yang kita perlu hantar awal? Adakah kerana kita hendak anak kita bersosial? Tidak cukupkah anak kita bersosial di playground hantar petang-petang main atau di mana sebagainya? Ataupun kita nak anak kita baca terlalu awal di usia umur 3 tahun dah boleh membaca, dan kalau kita mahu anak kita boleh membaca di usia yang sangat awal, apakah pula objektifnya? Kenapa nak baca awal? Sebab saya katakan begini, sebab apa? Ramai ibu bapa yang melihat pada anak perlu membaca awal baca awal sebagai satu ukuran, dan kerana itu kadang-kadang yuran yang diletakkan tu terlalu mahal kerana nak keputusan yang baca cepat tu sebenarnya ada lagi perkara-perkara lain di perkembangan kanak-kanak tu yang perlu dilihat Selain dari akademik dan sebanyak mana pun kita hantar anak-anak kita, macam-macam lah, kelas beleh lah, kelas apalah, bagaimana dan sebagainya, tidak akan sama dengan apa yang dapat ibu bapa sokong di rumah. Okey, mungkin Puan Zaliza boleh juga kongsikan dengan para penonton semua, apakah keistimewaan yang disediakan di jenis aulat yang membezakan dengan yang tadika-tadika yang lain? Okey, di jenis aulat kami menekankan kepada pendidikan Islam dan juga memberi penekanan kepada bahasa Inggeris. Dan persekitaran jenis aulat ni mungkin tadi ditunjukkan dalam visual sekarang ni jenis aulat ni dengan kos yang paling rendah berbanding yang pusat pendidikan yang lain, kami memberikan kualiti yang lebih baik. Mungkin sekarang ni di visual sekarang ni ini dipanggil interactive board interactive board. Kalau kita lihat interactive board ni kami tidak menambah yuran kerana ada sebuah interactive board yang sangat mahal ini. Padahal selama 10 tahun jenis aulat tak pernah menambah yuran. Apa yang kami lakukan adalah kami kurangkan kos operasi di situ. Daripada kita cuma ada komputer, setiap pelajar ada satu komputer setiap pelajar, lebih baik kami ada sebuah interaktif board begini di setiap jenis aulat cawangan. Setiap kelas lah. Pelajarannya ada lebih meluas lagi, di mana setiap pelajar dapat juga mencuba seperti mana mempunyai sebuah komputer setiap seorang satu. Jadi dengan adanya interaktif board tu, saya rasa bukan kanak-kanak je suka, saya pun seronok. Tengok kan
Itu cuma sedikit tu Fiza. Sebenarnya banyak lagi pembelajaran yang boleh yang program pembelajaran yang kami masukkan di dalam dan Tuan Haji. Dan ya Tuan Haji, jadi tadi kata prasekolah yang menggunakan yuran yang tinggi sebenarnya bukannya menggunakan yuran tinggi tanpa bersebab. Jadi maksudnya mereka menyediakan tenaga pengajar yang lebih berkelayakan, fasiliti yang lebih lengkap dan canggih. Jadi adakah ia bermakna sekolah-sekolah mahal ini lebih baik dari sekolah-sekolah yang kurang mahal? Tak semestinya. Biasanya ya, tapi tak semestinya. Sebab sebagaimana dikatakan oleh Fiza tadi, kadang-kala mereka yang menghadirkan diri ke sekolah-sekolah prasekolah yang mahal ini pun kadang-kadang 2-3 tahun pun masih lagi tidak berkemampuan untuk menguasai baca, mengira, menulis. Baik dalam konteks ini perlu kita lihat ikut apa yang kita dapati, setengah pada mereka ini tidak mempunyai keperluan khas. Walaupun kita beri cara yang terbaik, tetapi penguasaan itu masih lagi rendah, dan murid-murid seperti ini perlulah kita mendapatkan rawatan-rawatan tertentu untuk mengenal pasti apakah punca. Walaupun kita beri satu pendekatan terbaik, tetapi pulangan pada itu masih lagi di peringkat yang rendah. Tuan Haji, mungkin berbalik kepada soalan yang ditanyakan oleh penonton tadi. Katanya tadika biasa dah penuh. Bila hantar ke tadika swasta ni mahal. Siapa yang memantau dari segi pembayaran yuran di setiap sekolah tadika ini? Perlu dinyatakan di sini, sebenarnya dalam konteks sekolah prasekolah ini, kita ada prasekolah kerajaan, kita ada prasekolah agensi kerajaan seperti Japnin dan Kemas, dan kita ada prasekolah swasta yang beribu bilangannya, dan setiap satunya mempunyai kepelbagaian masing-masing, tetapi yang pastinya menggunakan kurikulum standard prasekolah kebangsaan. Market force, market force juga merupakan penentu kepada yuran ini, dan juga market force ini ditentukan juga oleh peluang-peluang ataupun kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pengusaha itu sendiri. Sebagaimana yang dikatakan tadi, macam yang tunjukkan tadi, ada interactive board yang walaupun memberi kemudahan tercanggih, tetapi yurannya masih lagi kompetitif. Dan ini merupakan pendekatan terbaiklah bagi saya untuk memberi kualiti pendidikan prasekolah yang baik dengan mengekalkan ataupun memberi harga yang kompetitif di pasaran. Dan Puan Zaliza, setakat ini sudah berapa bulan menghantar minta maaf Puan Safura, setakat ini setelah beberapa bulan menghantar anak ke sekolah prasekolah swasta ni, adakah Puan Zaliza sendiri dapat melihat perubahan kepada mungkin ada social skill, ada segi akademik anak Puan sendiri? Berdasarkan pengalaman saya, sewaktu menghantar anak sulung saya sekarang 6 tahun, saya dah masukkan dia masa umur dia 4 tahun. Dia balik je daripada sekolah, tiba-tiba dia kata, "Mami, dia nak pakai baju sendiri. Dia tak nak saya pakaikan dia baju lagi." Lepas tu dekat sekolah, kebetulan sebelum dia masuk sekolah, saya belum potty train dia lagi. Bila balik, dia dah potty train dah. I tak tahu macam mana cikgu tu buat. Something yang I cannot do at home, tiba-tiba dia balik, dia dah boleh buat sendiri. Itu sesuatu yang perkembangan yang baik, sebab sebagai ibu bapa kan, kita bangga bila tengok anak kita boleh uruskan diri sendiri. Dan saya difahamkan yuran yang Puan sudah laburkan ke atas prasekolah anak ni agak tinggi. Ya, agak mahal. Jadi adakah Puan rasa ia berbaloi? Untuk setakat 2 minggu ni, 2 minggu pertama ni, saya tu alhamdulillah saya rasa macam berbaloi, sebab untuk anak saya berumur 4 tahun yang selama ni dia hanya boleh ambil arahan dalam bahasa Inggeris, tapi dia tak berbahasa Inggeris di rumah. Bila dia balik pada sekolah, selepas hari kedua dia dah mula nak bercakap dalam bahasa Inggeris dengan saya. Itu sesuatu yang menggembirakan lah. Pastinya setiap ibu bapa inginkan yang terbaik untuk anak mereka, dan pasti pengasas-pengasas sekolah tadika juga sebenarnya ingin memberikan yang terbaik buat semua masyarakat di luar sana. Dan sejauh manakah kebenarannya tadika yang mahal ini memberikan kualiti yang terbaik? Apa kata kita saksikan laporan yang telah disediakan. Itu dia. Tak berani nak mengatakan yang swasta tu lebih bagus pada kerajaan lebih bagus pada swasta, tetapi inisiatif yang diberikan kedua-dua pihak ialah yang terbaik untuk anak-anak di prasekolah tersebut. Comparatively, secara perbandingan, kita dekat Kementerian Pelajaran Malaysia, kita mempunyai fasilitis yang lengkap dari segi aspek
perkembangan untuk memperkembangkan keempat-empat aspek sebagaimana tersirat dalam falsafah pendidikan, dan kita mempunyai guru yang terlatih. Kita mempunyai guru terlatih dan kita mempunyai kurikulum yang menjurus kepada perkembangan tersebut. Dan ikut pengamatan saya, apabila pelajar prasekolah itu naik ke darjah 1, kita lihat apa yang sepatutnya ada pada pelajar sebelum dia naik ke darjah 1 telah pun dipenuhi daripada kurikulum prasekolah kementerian itu sendiri. Jadi sebenarnya ada macam-macam juga kelebihan yang disediakan di prasekolah kerajaan. Mungkin Puan Zaliza juga boleh ceritakan ataupun rumuskan kepada ibu bapa di luar sana bahawa bukan hanya golongan yang berkemampuan saja boleh menghantar anak mereka ke jenis aulat, tapi bagi mereka yang mungkin berpendapatan biasa juga boleh menghantar ke jenis aulat. Ya, seperti yang kita katakan tadi ya Fiza, yuran yang dikenakan di jenis aulat adalah yang paling rendah berbanding dengan pusat pendidikan swasta yang lain. Dan ini adalah kerana kami mengikut cara-cara yang untuk mengurangkan kos operasi sebenarnya. Kos operasi yang boleh dikurangkan. Contohnya seperti kita tengok tadi ya, interactive board dan bangunan-bangunan jenis alat juga adalah ke arah Green Building Index ya. Bila kita kata Green Building Index, apabila kita tidak menggunakan, kita guna pengurangan penggunaan aircon, kita gunakan juga inverted ventilation system dan sebagainya. Dan begitu juga dengan kos-kos operasi yang lain yang boleh dikurangkan, jadi diminimalkan. Jadi bukanlah maknanya yuran yang tinggi itu adalah ukuran kepada kualiti sesebuah prasekolah tersebut. Kita perlu lihat sebenarnya sebagai seorang ibu bapa, apakah objektif kita menghantar anak kita ke prasekolah. Daripada kesemua tetamu kita, terima kasih diucapkan. Apa pun sebenarnya tidak kira murah atau mahal, ia tidak menjanjikan kejayaan seseorang itu. Yang penting kasih sayang dan juga perhatian yang harus diberikan oleh ibu bapa, bukan hanya dengan melepaskan tanggungjawab kepada guru-guru di sekolah.